Baiklah sahabat-sahabat semua, hari ini kita akan belajar iaitu tajuknya ialah siapa yang ada kitab tu buka muka surat 250. Tajuk dia Allah As-Sami', Allah yang Maha mendengar. Ya, Allah yang Maha mendengar. Agak gelap Ustazah ni. Jadi apakah makna Allah As-Sami', iaitu Allah yang Maha mendengar? Firman Allah Subhanahu Wa Taala ni sahabat boleh lihat surah Al-Mujadalah ayat 1. Al-Mujadilah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu, wahai Muhammad SAW, tentang suaminya dan mengadukan halnya pada Allah. Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi As-Sami', Allah Maha mendengar, merupakan nama Allah yang kerap kali disebut dalam Al-Quran hingga mencapai lebih 50 ayat. Lebih daripada 50 ayat Allah bincangkan sebut perkataan As-Sami' kalau mengikut buku Asmaul Husna muka surat 250. Jadi ayat yang Ustazah baca tadi ialah surah Al-Mujadilah ayat 1. Sama-sama kita memahami sedikit surah Mujadilah ayat 1 ni, ya, mengenai izhar. Okey, kita tengok sedikit. Iaitu ayat ini ada sebab turunnya. Sedikit je. Kita nak bincang As-Sami' sebenarnya, tapi kita kena lihat juga apa pengertian ayat ini. Apa sebab turun ayat surah Al-Mujadilah ayat 1? Hakim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Maha Suci yang Maha Agung, Zat yang Maha mendengar meliputi segala sesuatu. Sungguh waktu itu aku mendengar suara perbicaraan Khawlah binti Sa'labah. Jadi nama wanita muslimat itu ialah Khawlah binti Sa'labah. Jadi dia pergi jumpa Nabi SAW dan ada sebahagian perkataannya yang tidak bisa didengar, yang tak boleh aku dengar, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ia mengadu suaminya pada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah SAW, ia telah menghabiskan usia mudaku dan aku telah memberinya banyak anak, ramai anak. Ketika usiaku sudah tua, sudah tidak muda, makna tua lah, dan aku tidak lagi bisa hamil, dia pun menziharkan aku. Ada ayat 1 surah Al-Mujadilah ni cerita tentang zihar. Dan ya Allah, hamba mengadu pada engkau. Lalu tidak lama setelah itu malaikat Jibril alaihi salam pun turun dengan membawa ayat tersebut. Suami Khawlah tersebut namanya Aus ibn Sami'. Jadi mengikut riwayat mengatakan riwayat ini adalah sahih. Dan ada lagi pendapat lain, Ustazah ambil satu saja, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata ada seorang wanita sahabiah yang bernama Khawlah binti Sa'labah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita hal suami dia. Baiklah. Jadi ini masalah zihar. Cuma kita nak fahamkan dulu bahawa apa tujuan ayat ini? Baik, ayat ini sahabat-sahabat semua menceritakan tentang mengadu pada Allah. Jadi diajar kepada kita ayat ini supaya apa saja kita mengadulah pada Allah. Ya, sebab Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Ya, Allah Maha mendengar. Jadi mengadulah pada Allah atas kesedihan, kesulitan, kesempitan yang dialami merupakan cara yang paling ampuh dan efektif. Kita ambil pengajaran daripada ayat 1 surah Mujadilah. Pertama,
Kalau kita ada masalah, kesedihan, kesulitan, kesempitan, mengadulah pada Allah. Itu adalah cara yang paling berkesan dan paling baik, ya, paling baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala merespon pengaduan Khawlah binti Sa'labah, memperkenankan permohonannya dan merealisasikan harapan. Dia meyakinkan kepercayaan terhadap kemurahan dan kebaikan Allah. Jadi Khawlah ni bila lepas jumpa Nabi, dia mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah memperkenankan doanya. Turun ayat ni kepada sempena dengan aduan Khawlah mengenai zihar suami dia terhadap dia. Qad sami Allah. Ini tafsir Al-Munir, ya. Jadi mendengar di sini maksudnya Allah menerima, merespon, memperkenankan pengaduan dan harapan hamba-Nya. Jadi kalau dalam konteks ayat ni, qad sami Allah, Allah mendengar, menerima, memperkenankan doa Khawlah tadi mengenai suami dia. Dan as-sami artinya yang maha mendengar segala suara tanpa telinga, kerana semua suara tiada yang tersembunyi darinya dan berada di luar pendengarannya. Jadi Allah mendengar suara ni tanpa telinga, dia tak macam kita, dan dia boleh dengar semua. Kejap nanti kita akan belajar bab as-sami. Zihar menurut syarak adalah suatu perbuatan haram, perkataan mungkar dan bohong. Jadi apa makna zihar? Kita ambil sikitlah untuk sahabat semua ingat balik makna zihar, ya. Zihar ni adalah perkataan suami menyamakan isterinya dengan wanita mahram, bukan je ibu dia tapi kakak dia, adik dia, wanita yang boleh dia kahwin. Ya, suami menyamakan isterinya dengan wanita mahram yang boleh dikahwini, seperti ibu, adik perempuan, kakak dan sebagainya. Ia menyamakan dengan anggota badan, bukan sahaja punggung tetapi kepala dan sebagainya. Jadi pada zaman jahiliah, punya jahatnya orang-orang lelaki zaman jahiliah ya, kalau dia benci nak talak, nak cerai isteri dia, dia gunakan zihar. Ada yang cerai terus, ada yang zihar. Maknanya zaman jahiliah kalau zihar tu terus jatuh talak, tak boleh lagi rojak kembali. Tapi bila datang zaman Islam, Allah bagi rukhsah, Allah bagi keringanan kepada umat Islam, di mana daripada ayat ni Allah tunjukkan hukum zihar tu memang haram lah, ya. Dan dia diberi kafarah. Orang yang ziharkan, katakan contoh lafaz zihar, ia kata kamu ke atasku seperti bahagian belakang ibuku. Tu niat dia memang nak zihar isteri dia, ya. Atau dia kata kamu ke atasku, perut ibuku sama dengan perut kamu. Tak boleh, ya, suami kata begitu. Itu maksud zihar. Jadi apa yang denda atau kafarah nak membolehkan dia hidup bersama kembali, ialah dia ada kita kata kafarah. Yang pertama, kafarah zihar ni hukum dia ada 3. Pertama, bebaskan seorang hamba. Sekarang hamba dah tak ada, ya. Siapa yang zihar isteri dia nak balik kembali kepada isteri dia, dia kena bebaskan seorang hamba, ya. Hamba dah tak ada. Kedua, berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sekira tak mampu, beri makan 60 orang miskin. 60 orang miskin, ya, beri makan 60 orang miskin. Baik, itu masalah zihar. Jadi sebab itu orang-orang muda sekarang ni jangan main-main, ya, bergurau. Dia kena jaga mulut dia. Jangan menyerupakan anggota badan tu dengan anggota wanita yang haram dikahwini. Kerana dia tak boleh setubuh lagi, tak boleh bersama lagi, ya. Itu ringkas daripada makna zihar daripada ayat ini. Baiklah, kita tak nak panjangkan hukum itu. Mungkin sahabat dah belajar bab fiqh di situ, ya. Sekarang kita nak masuk kepada cuma kita nak jelaskan di sini bahawa nak mengadu pada Allah. Allah Maha mendengar, Allah As-Sami. Baik.
Buka muka surat 250. As-Sami, penggang bawah sekali. Ya, bismillah. As-Sami artinya dia maha mendengar semua suara dalam berbagai bahasa dan beragam keinginan atau permintaan. Itu kita kena faham yang pertama. Apa makna As-Sami? Allah maha mendengar semua suara manusia. Kalau dikumpulkanlah seluruh jin dan manusia daripada sejak awal dilahirkan, dijadikan sehingga akhir sebelum kiamat, dalam perenggan 251 bawah sekali tu, seandainya 251 perenggan bawah, seandainya seluruh jin dan manusia dikumpul di situ, tempat sejak pertama kali dicipta hingga generasi terakhir, lalu mereka berdoa pada Allah secara serentak, mereka menyebut keinginannya dengan bahasa mereka masing-masing, pasti Allah mendengar dan Allah memakbulkan doa mereka. Ya. Jadi kita ambil di sini makna As-Sami, maha mendengar semua suara dalam berbentuk bahasa dan beragam keinginan dan permintaan. As-Sami ni makna Allah ni boleh dengar semua suara, semua bahasa. Sebab tu kita boleh berdoa, kalau kita tak hafal bahasa Arab, kita boleh doa dalam bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa apa je lah. Allah maha mendengar, boleh mendengar semua suara dalam berbagai bahasa dan apa keinginan dan permintaan kita. Semua permintaan kita walaupun serentak, Allah boleh mendengar, tidak dengan telinga. Bukan macam kita. Tidak ada perbezaan dalam pendengarannya, baik perkataan yang lirih atau rahsia. Maknanya Allah boleh dengar perkataan tu, tak ada beza, sama ada secara rahsia atau secara jelas. Ya. Firman Allah surah Ar-Ra'd ayat 10. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil-lail wa saribun bin-nahar. Firman Allah bermaksud surah Ar-Ra'd ayat 10. Sama saja bagi Allah siapa di antaramu yang merahsiakan ucapanmu dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari. Sama sahaja. Jadi pertama sekali kita faham Allah mendengar semua suara dan semua permintaan. Itu satu makna As-Sami. Dengar semua suara, semua bahasa. Banyak bahasa kat dunia ni kan. Bahasa Jepun, bahasa Melayu, bahasa Jawa, tak tahu lagi lah kan. Bahasa Urdu dan sebagainya. Semua Allah maha mendengar. Allah boleh dengar. Allah dengar semua apa permintaan kita. Yang kedua, muka surat 251. Pendengarannya mencakupi seluruh suara yang berada di bumi. Ya, pendengaran Allah ni mencakupi seluruh suara yang berada di bumi. Sehingga semua suara tersebut tak ada perbezaan dan tidak akan pula tertukar baginya antara satu suara dengan suara yang lain. Dia tidak disibukkan dengan suara untuk mendengar suara lain. Allah juga tidak keliru terhadap beragam permintaan. Dan banyaknya orang yang meminta tidak membuatnya jenuh mendengar permintaan mereka. Baik sahabat semua. Ada 4 perkara yang kita perlu faham. Muka surat 251 perenggan 1. Pendengaran Allah mencakupi semua suara di bumi. Semua suara di bumi. Ya, suara manusia, suara burung dan sebagainya. Allah semua mendengar satu. Dan Allah tak bertukar suara tu. Ni suara Ustazah katakan, ni suara Kak Minah katakan, ni suara Zahra, suara Jas, suara Salma kan, suara siapa lagi tadi, Asia, semua Allah tahu tu suara ni suara ni. Dia tak bertukar macam kita. Kita boleh dengar satu je kan. Cuba kau datang kat kita 3 orang, nak dengar mana satu? 2 orang pun kita tak boleh dengar dah. Kita hanya dengar satu. Allah Subhanahu Wa Taala boleh dengar semua suara. Masya-Allah, hebatnya hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh samakan dengan makhluk. Sebab itu kita jangan putus asa dalam hidup. Ada apa masalah? Mohonlah pada Allah. Allah mendengar rintihan kita. Satu.
Okey. Dia tidak disibuk dengan suara mendengar yang lain. Ada lah sibuk macam kita. Tak sekejap-kejap. Tekan kita nak dengar ni dulu. Okey, lepas ni pula tak. Dia boleh dengar serentak. Tu Allah Maha berkuasa. Allah juga tak keliru. Allah ni tak berkeliru, tak keliru. Hak mana satu ni? Kalau manusia kan, dia boleh dengar satu. Cuba kita baca Quran, kita buka radio. Hak mana satu nak dengar? Kan? Kita pergi sembahyang kat surau, orang tu zikir kuat. Kita ni sembahyang masbuk. Jadi bersambung-sambung kita ni. Itu kelemahan makhluk. Allah tidak sekali-kali. Dan yang ketiga, yang keempat, Allah juga tidak keliru terhadap beragam permintaan. Tak tertukar. Banyak orang meminta, tak ada pula kata, Zahrah ni minta yang mana? Kalau kita kan lupa, dia ni nak apa? Allah tahu orang ni nak apa, orang ni nak apa. Allah perkenankan mengikut kehendak masing-masing. Nak masalah perkenan tu, dia ada bab lain pula. Tak mesti dapat apa yang kita nak. Allah akan beri sesuatu yang sesuai dengan kita. Tu ya, sesuai dengan kita. Allah tak ikut kehendak kita. Allah tahu mana sesuai, mana tidak. Sebab tu banyak doa kita yang tak dapat, tapi kita dapat benda lain. Kan? Baik. Dan banyak orang yang meminta tidak membuat jenah mendengar permintaan. Tak jemu dia nak dengar. Okey. Imam Ahmad dan para perawi lainnya meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, Alhamdulillah, puji syukur pada Allah yang pendengarannya meliputi seluruh suara. Seorang wanita ingin mengajukan gugatan datang menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan permasalahannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu aku berada di sudut rumah. Ini Ustazah dah cerita tadi. Sehingga aku tak dapat mendengar apa yang diceritakan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Surah Al-Mujadilah ayat 1. Tadi dah diterangkan ya. Kalau sahabat tak sempat, boleh tengok rakaman. InsyaAllah saya rakamkan dalam video ya. Okey. Jadi tengok balik 251. Tadi saya dah sebut dah sikit. Kita ulang balik. Bahkan seandainya seluruh jin dan manusia dikumpul di satu tempat sejak pertama kali mereka dicipta hingga generasi terakhir. Lalu mereka doa pada Allah serentak, masing-masing menyebut keinginan yang berada dan mengucapkan dialek masing-masing. Pasti Allah mendengar permintaan mereka. Semua tanpa bertukar antara suara yang lain. Satu bahasa dengan bahasa lain atau satu keinginan dengan keinginan lain. Ya tadilah pendengaran Allah, dia boleh dengar seluruh jin manusia. Kalau berkumpul serentak pun Allah dengar. Allah tahu ni hak permintaan siapa, ni hak siapa. Ya, boleh faham ya? Seterusnya. Boleh ke setakat ni sahabat? Boleh respon? Boleh faham ke? Alhamdulillah Zahra, terima kasih. Orang lain? Jah boleh Jah? Orang lain boleh faham? Okey, okey, alhamdulillah. Baik. Lepas itu kita lihat seterusnya. Muka surat 252. Adapun dalil yang mendukung bahawa Allah itu antara kekuasaan Allah dalam mendengar itu antara lain hadis kursi yang menyatakan sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnatakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni wa a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa zalika min mulki syai'an illa kama yanqusul makhyatu iza rumisa fil bahri. Ini hadis kursi. Wahai hambaku, seandainya generasi pertama dan terakhir kalian dari bangsa manusia dan jin serentak mereka semua berdiri di sebuah dataran tinggi, kemudian
mereka meminta padaku, nescaya Allah akan mengabulkan permintaan mereka semuanya masing-masing tanpa akan mengurangi kerajaanku sedikit pun, melainkan seperti berkurangnya sebatang jarum saat dicelup ke dalam lautan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat-sahabat semua, hadis kursi ini menunjukkan bahawa Allah satu maha mendengar, yang kedua Allah memakbulkan doa hambanya yang memohon, meminta. Jadi kalau generasi pertama sampai akhir sebelum kiamat tu berkumpul, jin dan manusia serentak, kemudian dia minta, Allah akan kabulkan permintaan mereka. Allah dengar mereka. Dan pemakbulan Allah tidak mengurang sedikit pun kerajaan kehebatan Allah, melainkan berkurangnya macam sebatang jarum saat dicelup ke lautan. Cuba sahabat pergi pantai, bawa jarum, celup kat laut, ada tak lekat? Tak ada lekat apa, sikit je kan, air basahlah jarum tu, tak lekat air pun. Begitulah kalau Allah memakbulkan doa kita, tidak luak pun kehebatan dan kekuasaannya. Oleh itu sahabat semua, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak-banyaklah kita berdoa pada Allah, munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan kalau kita nak berdoa ni, doalah dengan perlahan. Tak perlu kuat-kuat sampai satu surau, satu masjid dengar, atau satu rumah dengar. Perlahan sudah. Ya, sedapat telinga kita dengar saja, sebagaimana pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 252, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban walakin tad'una sami'an basiran qariba. Suatu ketika kami bersama Nabi dalam perjalanan, Nabi SAW dalam perjalanan, ketika itu jika melalui jalan mendaki kami bertakbir, lalu Nabi SAW bersabda, bersikap lembutlah terhadap diri kalian, sesungguhnya kalian tidak berdoa pada zat yang tuli dan tidak ada di tempat, tetapi kalian berdoa pada zat yang maha mendengar, maha melihat, maha dekat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi pesan, sahabat ni dia sebut nama Allah tu kuat. Jadi Nabi kata Allah ni tak tuli. Ya, Allah dengar. Jadi berdoalah, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha dekat. Allahu qarib. Allah dekat sangat dengan kita. Sebab tu kalau kita menyeru namanya, berdoakannya, dia Maha mendengar. Baik. Seterusnya Ustazah langkah ke muka surat 253, di mana ni Ustazah rekahkanlah muka surat 253 ni menunjukkan bahawa dakwaan golongan Arab jahiliyah, dia menganggap Allah hanya mendengar bila cakap kuat saja. Bila cakap perlahan, Allah tak dengar. Ni sesatnya masyarakat Quraisy, musyrikin ini. Sebab tu kalau dia nak mengatakan Nabi ke apa, dia berbisik. Jadi dia ingat Allah tak dengar. Kan dia kata yang dengar kuat tu Allah dengar yang kuat saja, yang perlahan tak dengar. Jadi sahabat-sahabat semua, yang ni kita ambil juga ni pengajaran, ya. Jangan jadi macam orang jahiliah. Kan? Kita sekali-sekala kena bisik ngata ke orang. Ingat orang tu tak dengar kan apa yang kita kata. Sebenarnya Allah Maha mendengar. Kan ada orang dia jumpa, dia berbisik nak cerita orang ni, dia tak dengar, tak ingat ke Allah tu Maha mendengar, walaupun kawan dia tak dengar yang diumpat tu. Jangan ambil perangai perangai kaum musyrikin yang tidak sanggup mendengar suara yang dirahsiakan dan dibisikkan. Dia kata Allah tak dengar suara yang rahsia dan suara yang dibisikkan. Kita faham bahawa Allah mendengar suara yang kita bisik. Allah mendengar, tapi kita seolah-olah merasa Allah tak dengar. Bila kita sanggup mengatakan orang, kan, mengumpat ke sebagainya. Waliyazubillah. Ya. Baik sahabat semua. Boleh faham ya? Itu pengajaran satulah. Jangan kita ada perangai-perangai jahiliah. Ya, tak ada dah sekarang ni, dah nak puasa, buanglah mengumpat apa.
berkata yang tak baik pada kawan dan sebagainya. Kita nak puasa dan lepas puasa pun kita kekal begitu. Ya, insya-Allah. Semoga Allah beri kekuatan pada kita. Okey. Begitu juga apa yang kita buat. Orang tak nampak, kita je buat. Ingat Allah tak nampak ke? Kan Allah Maha melihat. Baik. Sebagaimana firman Allah surah Fussilat ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan maksudnya surah Fussilat ayat 22, dan kamu tak dapat bersembunyi, kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu, bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Kita tak boleh sembunyi. Ya, kesaksian pendengaran, penglihatan, kulit kita, apa yang kita buat tu semua Allah tahu, Allah kira. Allah akan hitung balik di akhirat. Baik. Seterusnya sahabat semua, buka muka surat 254. Selanjutnya, pendengaran ni bawah tu ya, pendengaran yang dinasbahkan, dikaitkan kepada Allah Azza wa Jalla mengandungi dua makna. Dia ada dua makna. Pendengaran yang Allah dengar ni mengandungi dua makna. Yang disandarkan pada Allah As-Samid ni ada dua makna. Pertama, pendengaran dalam pengertian mendengar segalanya. Itu satu. Allah dengar semua seruan manusia. Tak kira bahasa apa. Allah dengar semua permohonan manusia dan Allah tak bertukar. Yang kedua, pendengaran dalam pengertian pengabulan doa. Ini Allah dengar tu, Allah makbulkan doa kita. Ya, doa kita. Allah makbulkan doa. Maknanya Allah sentiasa mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Termasuk firman Allah, Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sungguhnya Rabbku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Kita sebut dalam sembahyang. Ya, Allah mendengar orang yang memujinya. Allah mendengar orang yang berdoa. Ya, Allah mengabulkan doa yang memujinya. Jadi maknanya mendengar di sini tidaklah hanya mendengar suara sahaja. Ya, ulang balik. Allah bukan hanya dengar suara kita, tetapi Allah mendengar orang yang memuji, orang yang berdoa. Tak kira bahasa apa, tak kira bangsa apa, tak kira serentak, Allah tahu. Dan Allah tak terkeliru pun. Dia boleh cam siapa. Yang siapa ni nak dimakbulkan. Apa doa dia yang nak yang ni. Tak macam kita ni berkeliru sekali. Jumpa 3 orang tak ingat dah. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala ingat semuanya. Dia makbulkan doa. Allah maha mendengar dan memperkenankan doa. Ni yakinlah sahabat semua. Okey. Ni nak tanya sahabat. Siapa nak rehat sekejap. Macam mana? Adakah doa kita semua Allah makbul? Siapa tak jawab? Kita ada berapa? 2, 4, 6, 9 orang. Cepat. Adakah semua doa kita Allah makbul? Hak kita minta. Ada kata ya. Alhamdulillah. Ya, ada yang Allah makbul. Lagi? Ada Allah terima doa kita? Ya, ada yang diterima. Alhamdulillah. Lain? Ada yang tak dapat langsung? Ada? Ya. Ada pun. Ya, ada. Ya. Boleh nampak ada perubahan. Baik, Kak Mina. Ya. Kalau kata hak kita minta tak dapat kat dunia, Allah bagi kat akhirat. Kita nak apa kat akhirat tu, Kak? Ya. Kita nak apa kat akhirat? Ya.
Syurga. Ya syurga. Zura kata syurga. Betul, kita nak syurga. Tak apalah kat dunia ni Allah. InsyaAllah. Tak apa kat dunia ni kita minta lain, Allah bagi lain kan. Kita minta lain tapi Allah bagi kita sihat. Alhamdulillah tu pun berdoa juga tu. Kan? Allah bagi kita sihat. Hak kita duk minta tu tak dapat-dapat. InsyaAllah Allah akan bagi di akhirat dengan syurga. Allah nak panggil kita, nak gamit dekatkan kita dengan dia sebenarnya. Allah bagi kita syurga. Ada lain lagi nak cakap? Allah As-Sami'. Ya boleh Kak Imah. Dia ikut kadar boleh ikut kadar kenyang berapa sehari tu makan. Sekali makan tu berapa? Boleh diganti dengan duit. Boleh. Ataupun nak bagi beras pun boleh. Ya, makanan yang kenyang. Ya, boleh. Sebab zakat pun boleh diganti dengan duit kan. Wallahualam. Ada lain? Tak ada dah. Okey. Baik sahabat semua. Dan mengenai Ramadan ni tengok dulu keadaan ustazah. Kalau rasa sihat kita buat kelas. Kalau rasa tak berapa sihat kita tangguh dulu, tengok keadaan ya. Tengok keadaan dulu. Sebab dia perlu minum air banyak. Tu ya kalau bercakap ni. InsyaAllah kita tengok. Ya. Baik. Boleh ya. Lepas tu kita pergi pula. Pendengaran Allah mengandungi makna kemampuan Allah untuk menangkap suara terbahagi pada 3. Dia terangkan pula. Pendengaran Allah mengandungi makna kemampuan Allah untuk menangkap suara terbahagi pada 3. Kemampuan Allah nak tangkap suara manusia semua ni. Kalau seretak pun dia boleh detect, dia boleh kesan. Apatah lagi kita seorang minta kat rumah ni. Betul tak? Ni malam Ramadan ni minta. Ya, kita minta betul-betul apa kita nak. Kita senaraikanlah. Apa hajat kita yang masih terbuku. Kan? Moga Allah perkenankan. Baik. Pertama, pendengaran bermakna memberi ancaman. Ada juga Allah beri ancaman pada golongan yang durhaka pada Allah. Sebagaimana firman Allah surah Az-Zukhruf, atau am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Ataukah mereka mengira bahawa kami tidak mendengar rahsia dan bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar. Dan utusan kami malaikat selalu mencatatkan. Jadi ayat ni Az-Zukhruf ayat 80. Surah Az-Zukhruf ayat 80 ni nak menunjukkan bahawa Allah mendengar apa saja bisikan manusia dan malaikat catat. Waktu kena jaga-jaga ya. Itu satu makna Allah Maha mendengar ni. Kemampuan Allah mendengar ni. Kemampuan Allah menangkap suara ni, satu, Allah dengar bisikan. Malaikat catat. Yang kedua, pendengaran mengandung erti memberi pertolongan. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kamu berdua khawatir, sungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Jadi yang kedua, pendengaran maknanya Allah akan beri pertolongan pada manusia, pada mukmin. Dalam ayat ini menunjukkan bahawa dia pasti menolong Nabi Musa dan Harun dengan mengatakan bahawa dia hadir bersama mereka berdua, mendengar dan melihat. Allah hadir bersama Nabi Musa dan Harun. Begitulah Allah hadir bersama orang beriman. Moga-moga kita adalah orang beriman. Moga Allah hadir mendengar rintihan kita dengan syarat kita jadi orang yang soleh. Ketiga, pendengaran dan erti mengetahui segalanya seperti yang disebut dalam firman-Nya. Qad sami Allah tadi. Ya, surah Al-Mujadilah tadi, Allah dengar segalanya. Jadi pendengaran Allah ni bermakna ada 3. Dalam masa kemampuan Allah dengar dengan memberi ancaman pada orang yang berbisik dan sebagainya. Yang kedua, Allah beri pertolongan. Yang ketiga, Allah tahu segalanya. Allah Maha mengetahui segalanya. Sebagaimana
dalam surah Al-Mujadalah ayat 1. Mujadilah ayat 1 tu ya. Allah tahu segalanya. Dia berbisik je. Sahabiah yang bernama Khawlah tu dia mohon pada Allah dalam keadaan berbisik, minta pada Allah, munajat. Allah mendengar. Baik. Seterusnya Ustazah pergi pada rumusan dah. Ya. Muka surat 257. Kesimpulan. Kesimpulannya apa yang patut kita buat dengan kita beriman pada Allah As-Sami'? Apa patut kita buat? Ya, kita beriman pada Allah As-Sami'. Apa yang boleh kita buat? Apa yang nak tunjuk bahawa kita ni memang beriman pada Allah yang Maha Mendengar? Yang pertama, muka surat 257 di bawah sekali tu, keimanan seorang hamba Allah Jalla wa'ala bahawa Rabbnya Maha Mendengar menjadikan dia satu. Kesan daripada kita beriman pada Asma'ullah As-Sami'. Pertama, selalu menjaga lidah dan memelihara perkataan. Jaga lidah. Jaga lidah ni memang pentinglah Nabi sebut, ya kan? Jagalah lidah kita. Kalau boleh jaga lidah, jaga paras, kita akan selamat. Kita paras insya-Allah, kehormatan kita jaga. Lidah kadang kita tak jaga. Yang kedua, memelihara perkataan serta menjadikan dirinya. Kedua, jaga perkataan kita. Okey, jaga dah lidah tapi perkataan tak jaga pula. Asyik laser je katakan kan. Ya. Asyik tak kira mengata dan sebagainya, ya, jaga perkataan kita. Yang ketiga, menjadikan diri kita tekun berzikir. Sebab kita tahu Allah Maha Mendengar, jadi isilah ruang kita untuk berzikir. Zikir utama ialah Al-Quran. Banyakkanlah baca Quran. Berapa kali nak khatam Ramadan ni? Ya. Berapa agak kita dapat khatam? Ya, insya-Allah yang tadaruslah mengikut kemampuan masing-masing. Yang penting mengaji, berzikir. Sambil memasak kita berzikir. Baik. Tu 3. Yang keempat, hendaklah kita bersyukur pada Allah. Ya, kita banyak bersyukur. Syukur tu makna apa? Berterima kasih pada Allah. Bukan saja kata alhamdulillah, syukur dengan lidah, tetapi syukur dengan anggota ialah dengan taat dan patuh. Seluruh badan kita taat dan patuh pada suruhan dan patuh kepada larangan Allah. Kita solat, kita puasa, kita jaga diri dari maksiat. Itu kita kata syukur dengan badan, kerana tidak menggunakan anggota badan kita untuk durhaka pada Allah. Tanda syukur bukan saja mengucap alhamdulillah, tapi tidak guna nikmat Allah untuk durhaka pada Allah. Allah beri tangan, kita guna dengan kebaikan. Allah beri kaki, Allah beri kita kuasa, kita guna untuk keadilan, untuk kebaikan rakyat katakan. Baik. Yang keempat, hendaklah kita banyak bermunajat dan berdoa pada Allah. Kita dah belajar tadi, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Dengarnya dengar yang teliti. Maka banyakkanlah munajat dan berdoa pada Allah. Doalah pada Allah, munajatlah pada Allah. Setiap kali akhir malam, 1/3 akhir malam, kira pukul 3 sehingga sebelum subuh, itu adalah waktu mustajab doa. Kalau kita tak tinggal tu, adalah tu. Kan, selepas solat, ya. Apatah lagi kita nak menghadapi Ramadan, memang waktu-waktu mustajab doa. Moga-moga kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar, ya Allah. Kalau kita tak pernah tinggal, solat tahajud dia start daripada solat malam dari start dari tarawih lepas isyak tu, tu kalau dapat Lailatul Qadar dikira qiyam lah tu. Ya, jadi kalau kita tak tinggal tarawih, tak tinggal tahajud, insya-Allah 30 hari itu akan terjumpa kita dengan Lailatul Qadar. Insya-Allah. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Baik. Banyakkan berdoa. Yang ke berapa tak tahu dah. 5, mohon pertolongan pada Allah dengan menyebut asma'ullah. Kita kalau nak minta doa, sebutlah nama Allah sebagai tawassul, sebagai
tanda permohonan pertolongan. Ya Sami, ya Sami, ya As-Sami, ya Allah As-Sami, ya Allah As-Samad. Kau dengarlah ya rintihanku. Guna nama-nama Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Latif. Baru ni kita dah belajar ya Allah, ya Fattah. Kan? Boleh guna sesuai dengan doa kita. Dan baru ni Ustazah dah hantar video ya Allah ya terakhir ialah ya Allah ya apa, Allah lupa pula dah. Siapa ingat yang video akhir tu? Ya Allah ya tak ingat dah. Ya apa? Ya, yang itu pun Ustazah refer dari sini juga dan daripada kitab yang lain yang Ustazah hantar tu. Ya apa? Ya As-Samad ke apa? Dah lupa. Baiklah. Dalam Al-Quran Karim banyak disebut tawassul dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada Nabi, iaitu contohnya Nabi Ibrahim. Contoh doa Nabi Ibrahim, muka surat 258, Inna Rabbi la sami'ud du'a. Sungguh Rabbku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doanya. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim berdoa. Wahai Tuhanku, terimalah amal dari kamu. Mana kita pun selalu baca ni kan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Itu contoh. Dan akhir sekali ialah Allah memerintah supaya hamba-Nya meminta perlindungan pada dirinya dari pujuk rayu syaitan seraya mengingatkan hamba-Nya bahawa Allah Azza wa Jalla maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah juga menyuruh kita semua ni memohon pada Allah supaya dilindungi daripada tertewas daripada pujukan syaitan. Syaitan tak pernah putus asa, syaitan tak pernah lari dari kita. Dia serasa memujuk kita kepada kejahatan. Lepas tu Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Surah Fussilat ayat 36. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan pada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Maknanya fasta'iz billah. Sebutlah wa a'udzubillah, ya, berlindung pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kerana Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi sekadar itu sahaja yang mampu saya beri untuk hari ini. Apa pun kita tengoklah keadaan kesihatan. Kalau mampu kita buat kelas, kalau tak kita cuti dulu sebulan Ramadan ni, ya. Oh, dari tadi kata. Oh, ya Allah. Alap. Oh, ini masalah ni lah ni. Orang lain macam mana? Allah. Orang lain macam mana? Oh, jauh okey. Dia ada masalah ni, internet rasanya ni. Oh, Katie kenapa tak beritahu awal? Allah Akbar. Internet, Ustazah pun nak masalah juga ni, pagi-pagi dia slow sikit. Tak ingat nak buka internet yang beli tu, ya Allah. Minta maaf semua. Sahabat semua boleh dengar rakaman insya-Allah. Ya, rakaman ni ada, nanti Ustazah akan upload dalam YouTube. Jadi sahabat semua boleh dengar. Okey, kita tutup. Ya, minta maaf segalanya sependa. Sekejap kita tutup dulu.